syarikat arak semakin bercambah di zaman BNPN. Pada 10 November 2022, ketika Ketua Pemuda PAS kawasan Sikh Muhammad Syaiful Muhammad Nasir sibuk mentakfiri pengundi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, Guinness Malaysia dengan bangganya secara rasmi melancarkan pembukaan outlet perdana pertama di Ibu Negara Kuala Lumpur. Arthur Storehouse yang terletak di Pavilion Kuala Lumpur ialah bar dan restoran yang merangkumi jenama tersebut. Outlet perdana Guinness yang pertama direka untuk memberikan peminatnya di Malaysia pengalaman Dublin Storehouse betul-betul di tengah-tengah Kuala Lumpur. Untuk itu, kami sangat teruja dengan perkongsian eksklusif ini yang diwujudkan antara Guinness Malaysia dan Storehouse Project, kata Sean Lim, pengurus pemasaran Guinness Malaysia di petik thevibes.com. Sekejap, mana pejuang Islam? Dulu ketika jadi pembangkang begitu lantang mahu tutup kilat arak. Sekarang apa sudah jadi? Sebelum ini, pada 21 Jun 2022, Carlsberg Brewery Malaysia Berhad mengumumkan telah memperuntukkan perbelanjaan modal capex sebanyak 110 juta ringgit untuk menaik taraf kilang birnya di Shah Alam. Peruntukan itu merupakan pelaburan terbesar kilang bir pertama yang dibina di luar Copenhagen, Denmark itu dalam tempoh 30 tahun, lapor The Star. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Carlsberg, C. Hart, memuji prestasi Carlsberg Malaysia berdepan dengan pandemik COVID-19. Malaysia adalah salah satu pemacu pertumbuhan utama di Asia bagi kumpulan ini. Saya sangat berbangga kerana Carlsberg Malaysia tangkas, berdaya tahan dan berjaya menempuhi malah muncul lebih kuat berbanding sebelum ini sepanjang wabak itu, katanya. Sekitar Oktober tahun lepas, kecoh seketika apabila jenama arak buatan tempatan bernama Timah muncul. Minuman keras dengan jenama Timah itu didaftarkan oleh pengeluarnya Wine Park Corporation Sdn Bhd pada 6 Ogos 2019 dan menerima sijil pada 8 Oktober 2020. Kerajaan membuat keputusan membenarkan arak jenama tempatan Timah yang diputuskan oleh Kabinet dan dimaklumkan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong. Pemimpin PAS hanya terkebil-kebil, langsung tiada kecaman terhadap Ka Siong yang seolah-olah jadi jurucakap ad hoc syarikat arak tersebut. Kononnya PAS membantah, tetapi sebab sayang jawatan tidak berani menarik sokongan kepada kerajaan BNPN yang ketika itu dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Semasa pentadbiran Pakatan Harapan, antara yang kuat membantah ialah bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali. Dalam satu hantaran di Facebook pada 11 Oktober 2018, beliau berkata minum arak itu hak bukan Islam selagi tidak mengganggu ketenteraman awam, tapi berpesta secara terbuka bukan hak mereka. Perlu diraikan sensitiviti Muslim dalam sebuah negara majoriti Muslim yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. PAS telah membantah perkara ini sebelum ini beberapa kali. Kali ini ujian bagi PH setelah berkuasa. Adakah perkara seumpama ini diberi lesen besar di zaman mereka dengan mengenepikan sensitiviti umat Islam? Bidasnya tak kala membantah penganjuran Oktoberfest. Tetapi kita semua maklum, Oktoberfest tetap dianjurkan tak kala kerajaan tebuk atap berkuasa. Hari ini, industri berdosa itu semakin membiak. Justru jangan percaya kepada retorik penunggang agama. Sebelum berkuasa, bising membantah. Selepas berkuasa,